wa an Anas radhiyallahu an qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid 'indahu bawabin faqalat lam a'rifka faqala innama as-sabru 'inda as-sadamatil ula. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim tabki ala sabiyin laha. Yang mana bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui seorang wanita yang sedang menangis di tepi kubur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla dan bersabarlah. Nabi lalu nampak seorang wanita yang sedang menangis di tepi kubur. Maka Nabi SAW bersabda dan berpesan kepada dia, ittaqillah wasbiri. Dua hal. Pertama, bertakwa kepada Allah dan bersabar. Perempuan itu menjawab, pergilah, dia kata. Pergilah. Dia kata kat Nabi gitu. Pergilah. Kerana engkau tidak menerima musibah sebagaimana yang aku alami sekarang. Perempuan ni kata, pergilah. Kamu tak tahu apa benda yang aku alami sekarang. Dia seolah dia cakap gitu ke Nabi SAW. Perempuan itu tidak mengetahui bahawa yang di hadapannya itu ialah Rasulullah SAW. Apa dia tuan-tuan? Maknanya dia tak tahu yang memberikan pesan kepada dia itu adalah Nabi. Tapi dia tak tahu. Kemudian perempuan itu diberitahu bahawa lelaki itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia segera pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didapati tiada penjaga pintu di situ. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ada orang memberitahu kepada perempuan ini, yang kamu sebut, yang kamu kata tadi itu, tahu siapa dia? Iaitu Nabi SAW. Dia dengar je Nabi SAW, maka dia terus pergi. Berkata pergi ke rumah Nabi SAW, yang mana rumah Nabi ini tiada seorang pun penjaga di pintu dia. Lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW. Dia kata apa? Perempuan tadi ini, sesungguhnya tadi aku tidak mengenal engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak kenal engkau ni ya Rasulullah. Tadi aku tak kenal, dia kata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada insiden ataupun pertembungan pertama. Bila perempuan beritahu kata, ya Rasul, aku tadi tak kenal Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak kenal tadi engkau ni siapa dia ya Rasulullah. Maka Nabi pun bersabda kepada dia. Nabi kata apa? Innamas sabru 'indas sadamatil ula. Sabar itu, dia kata, Nabi SAW kata, sabar itu iaitu pada kejadian yang awal tadi. Maknanya apa dia, tuan? Sabar itu berlaku di awal musibah. Hadis muttafaqun alaih. Pada riwayat yang mengatakan tabki ala sabiyin laha. Iaitu menangisnya perempuan ini kerana apa? Kerana dia kematian anaknya.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih yang turut serta pada malam ni. Tuan boleh komen daripada mana, ada dari mana? Adakah dari Sabah ataupun dari tempat lain, dari daerah-daerah lain ataupun dari Semenanjung dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah taala sekalian. Apa yang kita boleh nampak daripada hadis ini? Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Yang pertama, Nabi SAW sangat bertawaduk dan bersikap santun terhadap orang jahil. Ini sifat Nabi. Sifat Nabi ni, siapa sahaja jumpa dengan Nabi. Tak kiralah dia orang besar kah, orang sederhana kah, orang bawahan kah, maka akan dapat merasai keindahan akhlaknya. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tadi Nabi bila memberikan ingatan kepada perempuan tadi ini, kan, supaya suruh bertakwa dan bersabar. Perempuan tadi ni tak pun dengar nasihat Nabi SAW. Lalu Nabi tinggalkan. Secara aman, dia tinggalkan perempuan tadi ini. Boleh sahaja Nabi SAW, tuan-tuan, boleh sahaja ketika itu, kalaulah perempuan tadi ni yang sedang memarahi Nabi, yang dia tak kenal tu Nabi, dia marahi, boleh sahaja Nabi marah semula. Tetapi indahnya akhlak Nabi SAW, iaitu tawaduknya Nabi SAW terhadap orang jahil. Orang jahil ni kita tak boleh berhujah dengan dia. Sebab dia berhujah atas kejahilan dia. Kalau kita berhujah dengan dia, silap-silap hari bulan kita pun boleh jatuh jahil bersama dengan dia. Tak payah berhujah. Itulah Imam Syafi'i menyebut bahawa hujah bagi orang yang jahil ini memadai dengan apa? Senyap. Senyap. Kan? Jadi kita ambil iktibar bahawa kita kena menyantuni setiap golongan. Orang atas, orang sederhana, orang bawahan, orang kaya, orang miskin. Semua kita kena, orang kata, santuni. Tak kira. Jangan hanya sekadar kita santuni orang-orang yang kaya semata-mata. Orang-orang yang ada kedudukan semata-mata. Tetapi kita tidak menyantuni orang yang bawah daripada itu. Salah. Akhlak Nabi SAW sungguh hebat. Maknanya orang alim, bagaimana Nabi SAW menyantuni orang alim. Nabi SAW menyantuni bagaimana orang-orang jahil. Dengan sifat-sifat mahmudah yang ada pada dia. Antaranya sifat tawaduk, sifat rendah diri Nabi SAW kepada orang jahil. Sehinggalah bila perempuan tadi mengetahui yang itu adalah Rasulullah SAW, maka bagaimana Nabi selepas itu menasihatinya? Sabar. Nabi kata sabar. Dan sesungguhnya sabar itu di awal musibah tadi. Indahnya akhlak Nabi SAW. Dia jahil, kita tak boleh tengking. Dia jahil, kita tak boleh marah. Tu boleh, tapi jangan marah keterlaluan. Tu bila orang ni ada akhlak yang tinggi, hebat akhlaknya tuan-tuan, siapa pun datang kepada dia, dia akan hadapinya dengan penuh dengan kesabaran. Ini bab sabar ni, penuh dengan kesabaran, dan daripada sabar itulah sebenarnya lahirnya akhlak-akhlak yang baik. Itulah bab akhlak ni bukan mudah untuk kita tarbiyah, bukan mudah untuk kita orang kata didik. Tetapi itulah keutamaan. Di dalam hidup kita ni, hidup kena ada akhlak. Sebab akhlak ni intipati ataupun buah hasil daripada ilmu, daripada akidah, daripada syariat. Akidah mantap, syariat mantap, buahnya apa dia? Akhlak. Akhlak inilah akan mencerminkan keindahan segala-galanya. Ada orang berilmu, tanya aja dia, semua dia boleh jawab. Hebat kan? Tapi akhlak tiada.
maka akhlak inilah yang akan mencerminkan sebenarnya dia berilmu ataupun tidak. Walau dia berilmu, tapi bila mana dia tak jaga akhlak, maka cerminan keseluruhan pada dirinya itu akan hilang, akan lenyap, dan manusia pada nalurinya akan menjauhkan daripada orang-orang sedemikian. Yang kedua, kesabaran menghadapi musibah adalah bukti keimanan dan takwa. Sebaliknya, ketidakkesabaran bertentangan dengan kedua-duanya. Maknanya apa dia? Bila kita sabar menghadapi musibah, itu sebenarnya bukti kita orang yang bertakwa dan beriman. Ditimpa musibah, kita mampu bersabar, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Sabar itu sebenarnya bukti orang beriman, bukti orang bertakwa. Bagaimana kalau dia tak sabar? Maknanya sudah pasti mafhum mukhalafahnya. Mafhum sebaliknya apa dia? Dia tiada iman, dia tiada takwa. Ditunjukkan tadi bila Nabi SAW memberi nasihat. Perempuan ini ditimpa musibah, anaknya mati. Nabi bagi nasihat. Ittaqillah, wasbiri, takwa dan bersabar. Tapi dia tak sabar, bahkan dia marahi Nabi SAW. Nabi bagi tahu lagi, kan, sabar itu berlaku pada awal musibah. Jikalau musibah menimpa kita, kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah bukti takwa dan juga iman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa yang kita dapat, tuan-tuan? Masya Allah, Allah uji kita. Tiap manusia, tiap kita mesti ada ujian. Tidak akan terlepas daripada ujian. Orang yang sudah berkeluarga pun diuji. Orang yang miskin juga diuji. Orang yang kaya juga diuji. Orang yang sakit juga diuji. Orang yang sihat juga diuji. Semua hidup ni, tuan-tuan, mesti ada ujian. Dia tidak akan seronok selama-lamanya. Maka pasti juga dia akan ada masa untuk merasa duka, merasa tak seronok. Kaya selama-lamanya, sudah pasti juga kekayaannya itu suatu ujian. Maka bagaimana kita kalau diuji oleh Allah Ta'ala, panduan yang Nabi ajar, banyak berusaha bersabar. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sabar, buah kepada takwa dan juga iman. Nak tahu kita ni bertakwa ataupun tidak, bila Allah Ta'ala uji, bagaimana kita berhadapan dengan ujian itu. Kalau sekiranya kita mampu untuk bersabar, bermakna di situlah tahap ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, terima kasih tuan-tuan, terima kasih yang turut serta, Masya Allah, tabarakallah. Komen sikit daripada mana, insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh bertaaruf. Terima kasih yang turut serta pada malam ni dan terima kasih yang bagi like. Terima kasih. Kuliah kita pada malam ni dibawakan oleh Masjid Ibnu Battutah TLDM Kota Kinabalu di Sepanggar. Mereka inilah yang anjurkan program kita pada malam ni. Terima kasih yang share. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat, ada kebaikannya, ada pahalanya. Kita kongsi-kongsikan bersama dan mudah-mudahan pihak penganjur diberikan rahmat, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Boleh komen, tuan-tuan dengar daripada mana, insya-Allah boleh kongsi ya. Okey. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar wajib dilaksanakan pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Ini Nabi ajar kita. Tengok, ni lalu tepi jalan, kemudian jumpa dengan seorang wanita yang sedang menangis di tepi kubur. Kan? Maknanya, bila sebut menangis ni, dan perlu diberikan nasihat, perlu sampaikan nasihat, maka nasihat ini yang berkaitan dengan yang baik ataupun disebut amar ma'ruf, perkara menyeru kepada perkara kebaikan, nahi mungkar, mencegah daripada kemungkaran, dia berlaku senantiasa dan setiapnya berlaku di mana? Di mana-mana. Itu konsepnya.
Jangan pilih tempat. Amar ma'ruf nahi mungkar ni jangan kita pilih tempat. Amar ma'ruf contohnya, menyeru kepada kebaikan. Hanya kita boleh buat di masjid ke? Tak. Di mana-mana. Kita buat di mana-mana, tak kira tempat. Satu ketika saya pernah pergi ke suatu kedai. Bila suatu kedai bawa kawan ni nak beli belah lah. Nak beli belah di kedai di KK, ada satu di Kota Kinabalu. Kawasan membeli belah. Ada satu tempat tu lah. Di mana dia orang panggil pasar Filipin ataupun pasar kraft tangan di Sabah. Cukup famous lah. Mana-mana pun orang akan datang, orang akan pergi ke sana untuk cari buah tangan, buah tangan mutiara-mutiara dan sebagainya. Saya bawa kawan daripada Semenanjung, dia berhajat, saya pun bawa dia jalan. Kan? Bila ada satu kedai kita pergi, kawan kita ni beli dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, biasalah kita jual beli ni mesti ada orang kata minta kurang sikit apa semua kan. Alhamdulillah. Dalam masa yang sama pula kita sembang-sembang apa semua dan kita cerita beragama, muamalat macam mana, jual beli macam mana. Tiba-tiba pekerja kedai tu kata apa? Abang kalau nak berceramah, abang pergi ke masjid. Sedangkan ketika itu kita sedang orang kata bercerita biasa, santai-santai, bercerita santai-santai, tapi kita selitlah bab-bab kebaikan kan secara hikmah dan sebagainya. Tiba-tiba dia sebut kata apa? Kata abang kalau nak berceramah, abang pergi ke masjid. Masya Allah, tabarakallah. Kan. Jadi pengajaran apa dia? Pengajaran dia, kita nak seru orang kepada kebaikan, cegah orang daripada kemungkaran di mana-mana. Jangan takut untuk mengatakan sesuatu kebaikan dan kebenaran di mana-mana. Benda tu salah, salah. Benda tu haram, haram. Benda tu baik, baik. Maknanya apa dia tuan-tuan? Nabi dah ajar kita. Bagaimana Nabi SAW bila lalu dia nampak seorang perempuan yang sedang menangis di tepi kubur yang kematian anak dia. Nabi bagi pesan. Itu tepi kubur kan? Tepi kubur. Mana menunjukkan kepada kita bahawa amar ma'ruf nahi mungkar ini di mana-mana kita kena laksanakan. Tanggungjawab kita. Kan? Kalau kita yang kerja government, tanggungjawab kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengikut posisi kita. Kalau tuan-tuan yang menjadi warga KLDM, amar ma'ruf nahi mungkar pun juga dijalankan. Di mana? Di dalam kerangka kita, dalam kawasan kita. Sebab kenapa tuan-tuan amar ma'ruf nahi mungkar ini juga di antara perkara yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu ni sebaik-baik umat. Siapa yang sebaik-baik umat ini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 3 syarat. Nak jadi sebaik-baik ummah yang mendapat pengiktirafan oleh Allah Ta'ala, apa dia? Pertama, seru kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf, seru orang kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang daripada buat kemungkaran. Wa tu'minuna billah, ajak mereka supaya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baru mendapat status khairu ummah, sebaik-baik umat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, harus bagi wanita menziarahi kubur. Kerana Rasulullah SAW tidak melarang wanita berkenaan daripada menziarahinya. Kadang ada orang tanya, bolehkah orang perempuan menziarahi kubur? Boleh. Tapi kena jaga adab-adabnya. Kan? Tapi kalau menziarahi itu boleh mendatangkan fitnah, mendatangkan perkara-perkara yang tidak baik, baiknya perempuan jangan datang. Tapi kalau kata segalanya boleh terjaga dan sebagainya, itu boleh. Yang kelima, kesabaran itu dituntut dan dipuji. Perlakuannya pada mula-mula pertembungan dengan bala dan kesusahan. Kerana dengan berlalunya masa musibah itu akan dilupakan dan perasaan akan ringan dengan sendiri. Maknanya, kesabaran itu dituntut masa bila?
masa di awal musibah. Di awal musibah, di awal bala yang turun, di awal kesusahan yang kita hadapi. Di sanalah Allah Ta'ala nilai. Kamu mampu untuk bersabar ketika itu, mampu untuk ketika itu, kamu orang yang bertakwa dan juga beriman. Sabar kita di awal musibah itu, takwa, itu tanda orang yang bertakwa dan juga beriman. Tapi kalau sudah dia berlalu macam tadi lah kan, macam tadi bila dia, wanita ni dia tahu itu Rasulullah, dia terus pergi ke jumpa Rasulullah di rumahnya, dia pergi kerja di rumah dia. Maknanya musibah tadi lagi. Sepatutnya dia kena sabar tadi lagi. Tapi dia beritahu, ya Rasulullah, aku tadi tak kenal. Kali ini aku kenal, maka aku bersabar. Dia kata, aku terima nasihatmu. Rasulullah kata tidak. Kan? Sabar di awal musibah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi malah tuan-tuan, besar juga ujian. Besar. Bukan mudah kita nak bersabar di awal musibah. Bukan mudah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Yang keenam. Pengajaran yang keenam. Sifat kesabaran itu juga hendaklah dilaksanakan tatkala kita menghadapi kebingungan, iaitu kebuntuan hidup, untuk menghindarkan diri daripada syaitan dan daripada termasuk ke dalam lubuk kehinaan. Maknanya, apa-apa keadaan pun, bukan sekadar musibah, bukan sekadar orang kata apa-apa yang berlaku kepada kita. Apapun, maknanya dikala perasaan kita tak tenang, dikala kita dalam keadaan yang bingung, dalam keadaan yang tak sedap duduklah orang kata. Kan? Yang nak nikah, apakah, kan? Kita tak rasa tak senang dan sebagainya. Maka kita juga ketika itu dituntut untuk bersabar. Dituntut untuk bersabar. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Memang bukan mudah dalam setiap keadaan kita untuk mampu bersabar. Tetapi itulah kita dianjurkan supaya kita dapat bersabar pada tiap-tiap keadaan. Pada apapun keadaan. Sebab sabar ini nilainya sangat tinggi tuan-tuan. Sangat tinggi. Sehingga sebelum ni kita baca dah bab sabar ni dikurniakan syurga, bab sabar ni Allah telah angkat derajat dan sebagainya. Jadi itulah 6 perkara yang menunjukkan bahawa betapa tingginya bahawa sabar itu adalah bukti bagi orang yang bertakwa dan juga orang yang beriman. Dan sabar itu berlaku di awal musibah. Dan bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahawa amar ma'ruf nahi mungkar itu berlaku pada bila-bila masa dan berlaku di mana-mana sahaja. Dan itu merupakan menjadi tanggungjawab kepada kita. Alhamdulillah. Memadai satu hadis pada malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat hayati dan kita dapat beramal sama-sama insya-Allah. Hanya sekadar itu sahaja. Yang baik datang daripada Allah. Kelemahan itu kelemahan saya sendiri. Aku qauli hada wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.